Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. InsyaAllah saya akan menerangkan berkaitan usul 20 Imam Hasan Al-Banna, dan saya akan menerangkan usul yang pertama, iaitu Islam adalah satu sistem yang menyeluruh, yang mengandungi semua aspek kehidupan. Ia adalah daulah dan tanah air ataupun kerajaan dan umat. Ia adalah akhlak dan kekuatan ataupun rahmat dan keadilan. Ia adalah kebudayaan dan undang-undang ataupun keilmuan dan kehakiman. Ia juga adalah kebendaan dan harta ataupun kerja dan kekayaan. Ia adalah jihad dan dakwah ataupun ketenteraan dan fikrah. Sebagaimana juga ia adalah akidah yang benar dan ibadat yang sahih. Kesemuanya adalah sama pengiktibarannya di sisi kita. Usul ini menegaskan tentang hakikat Islam yang penting, iaitu kesyumulan Islam dalam setiap aspek kehidupan. Hakikat ini adalah amat jelas kepada mereka yang memahami dan mendalami segala apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan juga daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi sesetengah orang, mereka berpendapat bahawa politik dan agama merupakan perkara yang berbeza dan berlawanan serta tidak boleh disatukan. Ini adalah bertentangan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 89, maksudnya, dan kami turunkan kitab kepada kamu dengan menerangkan tiap sesuatu. Sebagaimana yang disebut dalam ayat itu, Al-Quran dan hadis juga menjadi rujukan utama kepada umat Islam dalam mendalami dan memahami perkara berkaitan dunia dan akhirat. Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menerangkan berkaitan akidah, ibadah, akhlak, berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah dan kehakiman, jihad dan perjanjian, hal ehwal harta benda dan perniagaan serta merangkumi pelbagai-bagai bidang kehidupan. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 178, maksudnya diwajibkan ke atas kamu qisas, hukum balas dalam kes orang yang mati bunuh. Seterusnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah juga ayat 183, maksudnya diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam Al-Baqarah ayat 180, maksudnya diwajibkan ke atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat secara baik. Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, maksudnya diwajibkan ke atas kamu berperang. Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, maksudnya apabila kamu bermuamalah, yakni berjual beli, berhutang piutang dan sewa menyewa, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, maksudnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas disebut dalam Al-Quran bahawa banyak perkara yakni berkaitan kehidupan telah disebut dan hendaklah
kita sebagai seorang Muslim beriman dengan seluruh apa yang disebut dalam Al-Quran dan janganlah kita meninggalkannya. Kita juga tidak boleh mengambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 85, maksudnya, apakah kamu beriman kepada sebahagian Alkitab dan kufur dengan sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang berbuat demikian, kehinaan dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat. Mereka akan dikembalikan kepada azab siksa yang pedih. Sesiapa yang melihat pada petunjuk Rasulullah SAW, para sahabat dan salafus soleh, mereka semuanya beriman dengan kesyumulan Islam dan mereka mempraktikkannya dalam kehidupan seharian mereka. Bukannya hanya pada nama dan juga pada pakaian dan penampilan yang menunjukkan seorang itu Islam, akan tetapi dengan menunjukkan iman serta beramal dengan apa yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita perlu menzahirkannya dalam kehidupan seharian kita. Terdapat golongan yang mengakui kesyumulan Islam dalam setiap aspek kehidupan, akan tetapi mereka membataskan kegiatannya dalam beberapa aspek sahaja. Dan dalam keadaan ini, jika seseorang itu kemampuannya tidak cukup untuk melaksanakan aspek-aspek lain, maka hendaklah dia membantu orang-orang lain yang beramal dengan kesyumulan dan dengan sedaya upaya yang mungkin. Dan jika seseorang itu menghalang mereka dan menganggap bahawa aspek yang dilaksanakannya sudah memadai serta tidak menghulurkan bantuan, maka dia adalah orang yang tercela. Dan jika kemampuannya mengizinkan untuk memberi saham amal untuk membantu, dan beliau hanya berpada dengan satu aspek sahaja kerana mementingkan keselamatan dan kesenangan, serta dia tidak mahu berpenat tenaga, maka dia tidak akan selamat dan tidak akan mendapat kesenangan. Golongan-golongan ini berpendapat bahawa Islam hanya terbatas kepada ibadat-ibadat zahir sahaja seperti solat, puasa. Akan tetapi mereka tidak memahami apakah sebenarnya tujuan kita beribadat kepada Allah SWT. Dan ada juga yang berpendapat bahawa Islam hanya terbatas kepada untuk bersifat mulia, berakhlak mulia, mempunyai rohani yang bersih dan suci. Dan ada juga yang berpendapat bahawa Islam adalah akidah yang diwarisi, amalan-amalan tradisi, dan tidak boleh berkembang. Ini adalah satu pemikiran yang dapat menghancurkan umat Islam, kerana bagi mereka kehidupan yang mereka hidup sekarang ini adalah kehidupan yang tidak boleh ada kaitan dengan urusan agama. Itulah bahaya sekularisme yang mula meresap dalam pemikiran masyarakat. Sekularisme adalah pemisahan daripada kehidupan dan juga beragama. Bagi mereka yang berfahaman sekularisme, mereka membataskan Islam dan tidak mengakui bahawa Islam itu adalah syumul. Bagi mereka, Islam ini hanyalah dalam ruang ibadat semata-mata, tidak lebih daripada itu. Mereka yang berfahaman sekularisme juga menganggap Islam tidak ada hubungan dengan politik, sosial, ekonomi dan aspek-aspek kehidupan yang lain. Islam juga tidak ada kaitan dengan urusan negara. Sekularisme ini sesungguhnya amatlah bahaya, kerana apabila kita meninggalkan agama dalam kehidupan kita, nescaya kita akan sesat dan kita akan lemah, kerana kita tidak ada panduan. Agamalah yang sebenarnya memandu kita dalam kehidupan kita untuk mencapai matlamat dan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala.
InsyaAllah untuk perkongsian kali ini sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.